TV KPM. Penat betul lah. Hari ni 2.4 km saya berkawat. Ya Allah, bau baju. Apa atas meja ni? Ini sudah cantik. Badan tengah bau busuk, ada minyak wangi. Siapa pula tinggal minyak wangi ni? Baik. Wanginya. Ni bau. Ada satu lagi ya. Nak cuba ni pula. Baik. Sedapnya bau. Tapi kenapa lain bau dia ya? Satu. Buat apa tu? Cikgu, bukan. Alamak, cikgu punya ke? Ya, saya punya. Patut daripada jauh tadi saya bau minyak wangi. Cikgu, saya minta maaf cikgu. Tadi saya berkawat lama sangat cikgu. Baju pun dah bau busuk cikgu. Tadi kebetulan pula ada minyak wangi. Saya pakai lah cikgu. Cikgu, nak tanya cikgu, kenapa minyak wangi ni ada macam-macam bau cikgu? Ada sebab tu Fizi. Ada sebab? Dia berkait dengan topik yang kita akan belajar pada hari ini. Nak tahu? Nak tahu cikgu? Okey, kita jumpa selepas ini. Ya, Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Selamat kembali menonton Sukses SPM 2021. Dan saya Fizi, hos anda pada hari ini. Kalau tadi penat, saya berkawat 2.4 km. Okey, seperti yang dijanjikan, kita bersama-sama dengan seorang guru kita, iaitu guru cemerlang kimia pada hari ini. Kita bersama dengan Cikgu Hairun Nisa Khalid daripada Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Assalamualaikum cikgu. Waalaikumsalam. Apa khabar Fizi? Khabar baik cikgu, alhamdulillah cikgu. Okey. Jadi bila saya menyebut Maktab Tentera Diraja ni, saya rasa semangat lain macam cikgu. Ya, betul tu. Ada aura ketenteraan aura ke situ. ketenteraan tu datang tiba-tiba cikgu dengan bau-bauan tadi kan. Ya, bau-bauan baik, tadi. hari ini kita akan bersama dengan Cikgu Nisa. Hari ini kita akan belajar apa cikgu? Kita akan belajar mengenai topik bab 2, kimia tingkatan 5, iaitu sebatian karbon. Sebatian karbon cikgu ya. Tapi sebelum itu kita nak pesan kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2021 ni agar dapat menjaga jarak, dapat memakai pelitup separuh muka, dan yang paling penting kita kena menggunakan sebatian ini cikgu. Ini dipanggil sebatian gel pembasmi kuman cikgu. Ya, betul. Baik, silakan cikgu pakai sikit cikgu. Okey, boleh. Ini salah satu ikhtiar lah untuk kita mengelakkan diri kita daripada terkena jangkitan COVID-19. Baik cikgu, tadi macam mana perjalanan daripada Maktab Tentera Diraja terus ke studio kita ni cikgu? Perjalanan hari ini agak sesak sikit jalan raya kita. Okey, tapi tak apa, saya memang penuh bersemangat untuk datang berjumpa dan berkongsi ilmu pada hari ini untuk topik sebatian karbon, di mana topik ni Fizi sangat menarik. Okey, ia berkait dengan kehidupan harian kita Fizi. Ini pun juga berkait dengan kehidupan harian saya. Saya rasa seronok hari ini bersama-sama dengan kawan-kawan di Maktab Tentera Diraja yang bersama-sama dengan kita pada hari ini. Ya, kita nak berkenalan dengan kawan-kawan saya ni. Assalamualaikum kawan-kawan. Apa khabar putra-putra? Mana tabik sikit. Okey. Cantik. Okey, saya nak berkenalan dengan Adam. Mana dia Adam ni? Adam daripada RMC, Maktab Tentera Diraja. Adam, sila kenalkan diri Adam. Hai, Assalamualaikum. Pak Imam dan Abang Fizi. Saya 436 935. Putra Sarjan Adenofai bin Azman dari Company Golf. Dan cita-cita saya untuk menjadi seorang commercial pilot. Commercial pilot cikgu. Baik, nampak dah ciri-ciri tu. Ya, insya-Allah. Baik, yang seterusnya saya nak bersama dengan Akmal. Mana dia Akmal? Scott. Scott. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Waalaikumsalam. Pada Meme Abang Fizi. Saya 436884, pegawai rendah muda Akmal Asfar bin Rusli dari company Eco. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang lieutenant. Lieutenant udara, darat ataupun laut? Udara Abang Fizi. Lama. Ini akan menggantikan Lieutenant Adnan cikgu. Baik, yang seterusnya kita nak bersama dengan Adham. Mana dia Adham? Adham.
Assalamualaikum. Assalamualaikum ma'am dan assalamualaikum Abang Fizi. Waalaikumsalam. Saya 436 936 Putra Kanan Adham Sean bin Edwin Shizain dari company Golf. Company Golf? Boleh panggil saya Sean. Ya bang. Jadi dalam company awak asyik main golf je lah. Bukan. Oh, nama dia. Okey. Sambung silakan. Cita-cita saya nak jadi seorang pilot TDM. Pilot TDM, insya-Allah. Abang doakan satu hari nanti yang akan bawa jet tempur adalah awak, bro. Baik, yang seterusnya kita nak bersama dengan Uzai. Mana ada Uzai? Assalamualaikum, Uzai. Waalaikumsalam, Abang Fizi. Saya 436-853 Putra Kanan Uzai bin Samsudin dari company Charlie. Cita-cita saya ingin menjadi seorang lieutenant muda dalam unit RAMD. Oh, RAMD, Regimen Askar Melayu Diraja. InsyaAllah abang doakan yang terbaik bagi awak. Baik, yang seterusnya saya nak bersama dengan kawan saya Muhammad Adam. Mana ada Adam? Adam, silakan Adam. Assalamualaikum ma'am dan Abang Fizi. Saya 436-923 Putra Kanan Muhammad Numan bin Muhammad Najib. Saya daripada company Foxtrot. Cita-cita saya ingin menjadi seorang engineer. Oh, engineer. Nampak ada ciri-ciri ketokohan seorang jurutera ni. Baik, yang terakhir kita nak bersama dengan Kabilan. Ada ke Kabilan? Ada. Hai dan salam sejahtera Hai. kepada ma'am dan Abang Fizi. Saya 389364 Putra Kanan Kabilan anak lelaki Wisnuddin daripada company Alpha. Dan cita-cita saya adalah untuk menjadi seorang doktor. Seorang doktor. Baik. Itulah dia. Saya 436-4434. Tekan-tekan tak dapat. Fizi akan bersama-sama dengan Cikgu Nisa kita pada hari ini. Baik. Saya nak tanya pandangan kawan-kawan saya ni daripada Maktab Tentera Diraja tentang kita punya subjek pada hari ini yang bakal kita pelajari. Saya nak tanya kawan saya Adam. Adam, bagaimana pendapat awak ni Adam? Pendapat awak macam mana Adam dengan kita punya tajuk pada hari ini Adam? Silakan Adam. Pendapat saya bersemangat Abang Fizi. Silakan. pendapat saya tentang topik sebatang karbon ni dia agak menarik ya, sebab Abang Fizi boleh belajar eksperimen yang boleh tukar siri homolog dia, contoh daripada alkohol ke alkena. So dia proses sains saya. Wow. Itu dia komen daripada Putra Adam kita. Yang seterusnya kita bersama dengan Akmal Asfar. Bagaimana pendapat awak tentang tajuk kita pada hari ini? Silakan. Pendapat saya Bang Fizi, bab ni sangat penting sebab dia berkait dengan kehidupan seharian kita. Okey, saya ada soalan tak Bang Fizi? Baik. Okey, yang seterusnya. Apa dia? Nama gas yang kita guna untuk masak selalu. Gas tu nama dia gas. Abang Fizi tahu beli tong gas je. Saya yang tak tahu lah cikgu. Gas apa cikgu Gas apa tu? I guess. Nama gas tu bukan. Nama gas tu gas butana. Oh, gas butana. Ya. Baik. Sebab abang di Kelantan dipanggil kurang gas kalau letih. Baik, yang seterusnya kita nak tanya Adam Lukman. Bagaimana pendapat awak pula tentang topik kita pada hari ini Adam? Silakan Adam. Terima kasih Abang Fizi. Pada pandangan saya dalam topik sebatang karbon ini, dia mempunyai siri homolog yang pelbagai jenis seperti alkena, alkuna, alkohol, asid karboksilik dan ester. Jadi kawan-kawan, kita perlulah menghafal ke semua siri homolog ini untuk memudahkan kita menjawab soalan-soalan yang berkaitan dengan sebatang karbon. Itu dia jawapan daripada kawan-kawan saya dekat Maktab Tentera Diraja. Macam-macam gas yang dia sebut hari ni cikgu ya. Yang saya tahu alamak je. Baik, selepas ini kita akan belajar tentang sebatian karbon ya cikgu ya. Ya, betul. Selepas ini di Sukses SPM 2021. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton Sukses SPM 2021 dan saya Fizi, host anda pada hari ini. Hari ini kita bersama dengan guru cemerlang kimia kita daripada Maktab Tentera Diraja, Cikgu Harun Nisa, yang akan berbincang pasal topik bab 2 sebatian karbon pada hari ini. Cikgu, silakan cikgu mulakan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, terima kasih Fizi. Sama-sama cikgu. Okey, tadi di awal rancangan kita guna minyak wangi kan, ada bau-bauan, betul tak Fizi? Cikgu. Okey, sebenarnya dalam minyak wangi yang ada di depan cikgu ni, mengandungi sejenis sebatian karbon iaitu ester.
Ester cikgu. Ester. Ester ini merupakan salah satu daripada daripada siri homolog. Okey, yang terdapat dalam sebatian karbon. Baik cikgu. Okey, ester sebenarnya terhasil melalui tindak balas asid karboksilik dan alkohol. Jadi special ataupun ciri istimewa sifat dia adalah Fizi, dia berbau manis buah-buahan. Itu yang saya suka tu cikgu. Ya, that's why kita ada bau strawberry, bau lavender dan sebagainya. Itulah dia cikgu. Okey, so hari ni Fizi, sebelum saya meneruskan slot pada pagi ini, okey, saya ingin menyapa pelajar-pelajar yang berada di rumah dan yang berada di dalam talian. Apa khabar semua murid-murid cikgu? Hai. Okey, so harap semua dah sihat dan bersemangat. Okey, good. So cikgu hari ini nak mulakan untuk topik kita ya Fizi, iaitu dalam slot Sukses SPM 2021. Okey, dalam topik bab 2 sebatian kimia tingkatan 5. Okey. So apa yang kita nak belajar pada hari ini iaitu pertama adalah jenis-jenis sebatian karbon. Kita akan belajar mengenai jenis-jenis sebatian karbon. Yang kedua, kita akan belajar tentang siri homolog. Yang tadi itu Fizi, kita ada alkana, alkena, alkohol dan sebagainya. Okey, dan seterusnya kita akan ada sifat kimia dan saling pertukaran sebatian antara siri homolog tadi tu. Okey, daripada alkohol kepada karboksilik asid, daripada alkohol boleh bertukar kepada alkena. Begitu, ada saling pertukaran, dan akhir sekali kita ada isomer dan penamaan mengikut IUPAC. IUPAC ni maksudnya Fizi, International Union of Pure and Applied Chemistry. So bila kita namakan, dia akan ikut satu dunia. Semua akan ikut follow nama yang sama. Dia sama satu dunia. Sama, standardized semua macam tu. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada slide kita pada hari ini, iaitu sebatian karbon. Okey, murid-murid di luar sana, apakah yang dimaksudkan dengan sebatian karbon? Mungkin murid dalam talian boleh tolong cikgu? Siapa nak tolong cikgu ni? Apa yang dimaksud dengan sebatian karbon ni? Siapa nak jawab ni? Putera-putera sekalian, siapa nak jawab? Ada? Okey, abang nak tanya Akmal. Tadi Akmal tanya pasal gas kan? Okey. Apa yang dimaksudkan dengan sebatian karbon, Amal? Silakan, Amal. Sebatian karbon adalah sebatian yang berasal daripada benda hidup, mengandung unsur karbon yang terikat secara gabungan unsur seperti hidrogen, sulfur dan fosforus. Okey, good. Okey, bagus tu Akmal. Okey, sebenarnya okey, bagus. Okey, sebenarnya sebatian karbon ni Fizi, dia merujuk kepada sebatian yang mengandungi karbon sebagai unsur juzuknya. Mesti ada unsur karbon. So that's why kita panggil dia sebatian karbon. Seterusnya sebatian karbon ni bahagi kepada dua, iaitu sebatian organik dan sebatian tak organik. Sebatian organik ni Fizi, dia sebatian yang berasal daripada benda hidup. Contohnya asid amino kita dapat daripada daging. Daging tu dapat daripada mana? Daging lembu ke, daging kambing ke, benda hidup. Macam tu. Kalau sebatian tak organik maksudnya berasal daripada benda bukan hidup. Sebagai contoh, karbon dioksida, kalsium karbonat, ada unsur karbon juga. Betul. Tapi dia bukan daripada benda hidup. Okey, seterusnya kita ada sebatian organik dibahagikan kepada dua, iaitu hidrokarbon dan bukan hidrokarbon. Hidrokarbon tu bagaimana pula? Ada putera-putera nak tolong cikgu? Putera-putera ada nak tolong ke? Okey, Akmal. Silakan, Mal. Hidrokarbon hanya terdiri daripada unsur hidrogen dan karbon sahaja. Ya, pandai tu Akmal. That's why sebab tu nama dia hidrokarbon Fizi. Hidrogen dan karbon. Saya pernah dengar hidroponik aja cikgu. Boleh juga. Okey, Fizi. Okey, seterusnya bukan hidrokarbon adalah sebatian organik yang terdiri daripada unsur karbon, hidrogen dan unsur-unsur lain. Contohnya oksigen, nitrogen dan halogen. Dia bercampur-campur. Bercampur-campur, maksudnya dia bukan setakat hidrogen dan karbon. Baik, cikgu. Okey, seterusnya kita nak pergi pula hidrokarbon. Hidrokarbon terbahagi kepada dua, iaitu hidrokarbon tepu dan hidrokarbon tak tepu. Kalau kita belajar banyak pun kita tepu kan, otak kita tepu kan. So samalah juga macam ni. Hidrokarbon tepu tu maksudnya apa? Ada putera-putera nak tolong cikgu? Silakan putera-putera. Saya lagi, ma'am. Akmal ni betul lah. Aktif Akmal. Okey, silakan Akmal. Silakan Akmal, 4384434. Silakan. Hidrokarbon tepu ialah hidrokarbon yang mempunyai ikatan tunggal antara dua atom karbon. Manakala yang tak tepu pula
yang mempunyai ikatan ganda 2 antara atom karbon. Pandai. Itu dia. Okey, bagus. Okey, aktif, pembelajaran yang sangat aktif. Betul. Okey. So betul cakap Akmal tadi, hidrokarbon tepu itu mempunyai ikatan tunggal di antara karbon dengan karbon. Okey, kalau yang tidak tepu, ikatan dia sama ada ikatan ganda 2 atau ikatan ganda 3 di antara karbon dengan karbon atom. Okey, faham, boleh cikgu? Fizi? Faham. Okey, Baik. alright. Bagus. So kita nak pergi pula pada siri homolog. Okey, apa yang dimaksudkan dengan siri homolog? Siri homolog tadi kita ada 6 Fizi. Betul. Apa tadi Fizi? Alkana, Alkena, alkuna, alkohol, asid karbosilik dengan ester je. Ester yang ada dalam minyak wangi kita. Pandai. Okey. So, kenapa kita perlukan siri homolog ini? Apakah yang dimaksudkan dengan siri homolog? Kita tahu sebatian karbon terlampau banyak Fizi. Betul, cikgu. So, bila dia terlampau banyak, apa yang berlaku? Kita kelaskan sebatian-sebatian ni kepada siri-siri homolog dia tadi itulah. Macam kita lah, rumah merah, rumah kuning kan. So, bila kita kategorikan pada siri homolog, okey, dia akan jadi bercirikan formula yang sama. Okey, lepas tu dia mempunyai kumpulan berfungsi yang sama. Okey, dan dia mempunyai sifat kimia yang sama. Seterusnya, ahli berturutan berbeza sebanyak 1 atom karbon dan 2 atom hidrogen. Seterusnya, sifat fizik berubah beransur-ansur daripada satu ahli kepada ahli yang berikutnya. Baik, so, Fizi mungkin nak nampak lebih lebih jelas kan? Okey, cikgu tunjukkan dekat sini. Cuba tengok. Baru nampak. Okey, baru nampak kan? So, kita ada siri homolog yang Fizi cakap tadi daripada alkana sehinggalah kepada ester. Baik. So, ianya dikelaskan mengikut formula ARM. Maksudnya alkana dia ada formula ARM dia yang tersendiri. Baik. Okey, dan dia ada kumpulan berfungsi. Okey, kumpulan berfungsi. Nampak tak murid-murid semua di paparan cikgu ni? Nampak, cikgu. Okey, ya. Dan seterusnya ada nama kumpulan berfungsi dan seterusnya jenis sebatian organik tadi tu. Yang kata tepu tak tepu tadi tu, hidrokarbon tadi. Boleh Fizi? Inilah kita kata dia dikelaskan mengikut siri homolog. Jadi Sangat-sangat ini yang senang. perlu kita hafal, cikgu ya? Ya, perlu hafal lah. Maksudnya dalam setiap siri homolog ni dia ada dia punya ahli dia seramai 10 karbon. Mula dengan karbon pertama hinggalah karbon ke-10. Baik, cikgu. Begitu. Okey, seterusnya. Baik. Okey, Fizi. Ya, cikgu. Okey, kita dah orang kata dah terangkan dan sebagainya. So kita nak pergi pada teknik menjawab soalan. Okey, bagi objektif ataupun struktur dan esei. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Okey, soalan yang pertama kata bahan yang manakah merupakan sebatian tak organik? Okey, siapa nak tolong cikgu? Siapa nak jawab ni? Saya, Angkat ma'am. tangan. Silakan. Okey, Kabil. Saya, ma'am. Okey. Silakan, Bil. Saya rasa jawapannya, ma'am, B, ma'am. Karbon dioksida. Karbon dioksida. Jom kita tengok jawapan dia. Ya, betul. Karbon dioksida. Bagus. Okey. So, ini adalah merupakan salah satu daripada sebatian Tak organik. tak organik. Okey. Terima kasih, Kabilan. Baik. Okey, yang kedua. Kita ada bahan manakah adalah hidrokarbon tak tepu. Tak tepu. Siapa nak jawab ni? Sila angkat tangan. Kawan-kawan. Saya, ma'am. Okey, silakan, Dam. Okey, Adam. Saya rasa propena. Propena. Kenapa Propena. Adam rasa propena? Kenapa tak profesor? Sebab dia mempunyai ikatan ganda 2. Pandai. Itu dia. Bagus. Okey, betul. Dalam propena dia ada ikatan ganda 2 di antara karbon dengan atom karbon yang lain. Okey, seterusnya. Kita nak tengok rajah 1 menunjukkan 4 botol reagen yang mengandungi propana, propena, propan 1-ol dan asid propanoik. Jadi, nyatakan siri homolog bagi propena. Dalam kategori kumpulan apa propena ni? Siapa nak tolong senang cikgu? cikgu. Ya. Ini memang senang. Okey, siapa nak jawab ni? Siapa nak jawab ni, kawan-kawan? Ada ke? Saya, ma'am. Silakan. Okey, Uzay. Uzay. Saya rasa jawapan dia alkina. Alkina. Okey, kenapa dia pilih alkina? Kenapa alkina? Okey, kenapa dia pilih alkina? Mungkin kita tengok Fizi dia punya siri homolog tu dengan nama propena tu di hujung dia sama tak? Ena. Betul. So kita boleh kesan jawapan dekat situlah. Kategori alkena. Baik. Okey, next seterusnya kita nak pergi kepada sifat kimia dan saling pertukaran tadi tu di antara sebatian dalam siri homolog. Okey, so kita nak pergi yang nombor 1. Okey, kita nak tanya Nufail. Okey, Nufail boleh?
Silakan Nufail. Boleh, Okey, yang pertama Rajah 2 menunjukkan penukaran pentanol C5H11OH kepada sebatian P dan Q. Okey. So sebatian P adalah hidrokarbon tak tepu. Manakala sebatian Q adalah asid lemak. Okey, dekat sini dia dah bagi dah clue. Okey, jadi soalan dia tanya, nyatakan nama tindak balas 1 dan tindak balas 2. Okey, dan kenal pasti siri homolog dan formula molekul sebatian P dan Q. Okey, boleh tolong jawabkan? Ada 6 markah kat sini. Silakan Ada Nufail. 6 markah. Ya. Okey, boleh ma'am. Bila ditanya sebatian P adalah satu hidrokarbon tak tepu, dia cakap tak tepu, maksudnya dia alkena. Aha, alkena. So pentanol ni ialah alkohol. Kalau alkohol ke alkena ialah tindak balas pendehidratan. Okey, pendehidratan. Okey, good. Pendehidratan. Okey, Baik. ya betul. Seterusnya, tindak balas 2. Seterusnya sebatian Q ni dia cakap asid lemah. Kalau asid lemah maksudnya asid karboksilik lah. So kalau pentanol ni alkohol ke asid karboksilik ialah tindak balas pengoksidaan. Oksidaan. Yes, Ya. bagus. Pengoksidaan. Bagus. Bijak. Okey, bijak sungguh Nufail. Okey, seterusnya kenal pasti siri homolog dia Nufail. Siri homolog So dia kalau apa? si homolog dia, tadi macam saya dah cakap, sebatian P ni ialah alkena dan Q ialah asid karboksilik. Ya, itu dia. Okey, seterusnya yang terakhir. Apakah formula. formula molekul dia? Untuk formula molekul pula, untuk alkena, daripada pentanol ni jadi pentena. So kalau pentena C5H10. Wow, bagus. Tahniah Nufail. Dan yang terakhir, Dan formula terakhir. bagi Q? Sebatian Q macam mana pula? Q pula, daripada pentanol, dia kepada asid pentanoid. Yes, Jika asid saya tak silap. pentanoik. Okay. So formula molekul dia C4H9COOH. Wow. Itu dia. Jawapan yang sungguh bijak Putra daripada ini dapat Nufail. 6 markah untuk bahagian esei. Dia boleh jawab soalan. Alhamdulillah. Okey, Syukur. cita-cita nak jadi apa tadi? Commercial pilot kan? InsyaAllah. Yeah. Boleh tercapai. Okey, seterusnya. Let's Okey, go. kita nak tengok soalan ni. Soalan kebat Fizi. Baik. Kemahiran berfikir aras tinggi. Okey, kita nak kaitkan dengan kehidupan harian. Cuba Fizi tengok soalan ni. Seorang pemandu disyaki mengambil alkohol Alamak. yang akan alkohol dan mengambil sejenis ujian bagi mengesahkan sama ada beliau mabuk ataupun tidak. Okey, jadinya Rajah 3 menunjukkan satu alat yang digunakan untuk mengesan seorang pemandu itu sama ada ianya disyaki mabuk ataupun tidak. Jadinya soalan dia kata, terangkan bagaimana alat itu boleh mengesan pemandu itu mabuk ataupun tidak. Ini soalan dia yang pertama. Soalan kedua, pada pendapat anda, adakah kaedah ini berkesan bagi mengesan pemandu yang mabuk? Wajarkan jawapan anda. 4 markah. Baik. Ini siapa nak jawab? Ada 4 markah ni kawan-kawan. Siapa nak jawab? Anda bersetuju tak menggunakan alat ini ianya dapat mengesan seseorang itu mabuk ataupun tidak? Siapa yang bersetuju? Siapa nak jawab ni? Saya rasa dia berkesan kan. Berkesan. Bagus. Ada yang cakap bersetuju berkesan. Ada yang pilih tidak berkesan? Ada ke? Saya setuju. Saya tak Saya bersetuju. Saya setiap setuju tidak juga. bersetuju. Maksudnya dia tidak berkesan lah Fizi. Oi. So kenapa? Sebab soalan ni dia boleh pendapat kita Fizi. Yelah. Wajarkan. Maksudnya kita boleh bagi pendapat setuju, berkesan ataupun tidak berkesan. Okey, ini sekarang ni kita nak dengar jawapan yang setuju dulu cikgu. Yang setuju dulu. Siapa Kenapa? yang setuju ni? Kenapa cakap Kenapa? setuju? Siapa nak terangkan? Saya mem. Okey, silakan. Sebab daripada kalium dikromat ni, kita dapat tengok bahawa dia bertukar warna mem. Daripada warna jingga kepada warna hijau. Okey Bagus. Fizi. Dalam alat ni Fizi, dia ada kalium manganat, larutan kalium dikromat 6 berasid. Jadinya kalaulah orang itu mabuk, Baik, cikgu. dia minum alkohol, so dia bila hembus sahaja dekat larutan itu, larutan itu adalah sebenarnya ejen pengoksidaan. Jadinya kalau dia dikesan mabuk, warna larutan tadi itu bertukar macam Akmal cakap, daripada jingga kepada hijau. Okey. Jadinya proses ini, nama apa Akmal? Tindak
Ya, okey. Tidak balas pengoksidaan. Pengoksidaan. Cikgu boleh bayangkan jawapan tu tadi. Baik, Mal. Baik, Mal. Okey. Alright, bagus. So, kita dapat kesanlah serta-merta. So, siapa yang kata yang tak bersetuju tadi tu? Yang ini nak tanya ni. Kenapa tak setuju ni? Siapa tak bersetuju tadi? Silakan, Kabilan. Saya, ma'am. Okey. Hal ini sebab dia tidak boleh mengesan tahap alkohol dalam nafas pemandu dengan tepat. Tidak dapat mengesan Fizi. Dia hanya orang kata apa, dapat mengesan sahaja, mabuk ataupun tidak, tapi tahap kemabukan kemabukan itu tak dapat kesan dengan baik. So maksudnya terpulang pada jawapan murid-murid sama ada nak memilih setuju ataupun berkesan ataupun tidak berkesan. So ini antara rangkuman jawapan yang cikgu sediakanlah. So boleh tengok bagi yang berkata saya setuju, saya suka, berkesan guna alat tu tadi, dan yang ni pula tadi adalah jawapan bagi yang tidak setuju, kata ianya berkesan. Okey, so itu antaranya. Itu dah kita dah mendengar jawapan daripada kawan-kawan kita daripada Maktab Tentera Diraja. Kita nak rehat seketika. Kita kembali selepas ini untuk Sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, Didik TV KPM. Anda sedang menonton Sukses SPM 2021 dan saya Fizi, hos anda pada hari ini, ditemani oleh Cikgu Harun Nisa daripada Maktab Tentera Diraja. Baik Cikgu, kita sambung pembelajaran kita pada hari ini Cikgu. Silakan. Okey, boleh. Terima kasih Fizi. Seronok pembelajaran kita hari ini Fizi. Betul Cikgu. Okey, sangat bersemangat. Putra-putra, seronok tak hari ini? Okey, semua bersemangat Cikgu. Okey, bersemangat. Okey, kita sambung kelas pada pagi ini. Okey, kita tengok dekat sini Shima dan Aini sedang memasak rendang untuk hari raya. Okey. So, Shima memasak menggunakan dapur gas iaitu gas butana. Okey, cikgu bulatkan gas butana. Manakala Aini menggunakan dapur minyak tanah. Okey, dapur minyak tanah. Mereka mendapati kuali yang digunakan di atas dapur minyak tanah mempunyai jelaga yang banyak. Okey, terangkan mengapa hal ini berlaku. Okey, dan cadangkan bahan api daripada gas butana atau minyak tanah yang sesuai digunakan untuk memasak. Betul tak Fizi? Baik, ada 4 markah di situ. Siapa nak jawab ni? Saya rasa Adam Sean. Ya, Adam. Adam, silakan Adam. Silakan. Okey. So pertama sekali kita kena kira atom karbon dia per molekul ya. So kita kira untuk yang butana terlebih dahulu. Okay, so ini pengiraan saya. Wow, dah siap kira cikgu ya. Amboi. Mentang-mentang Shima dengan Aini yang masak, cepat kau kira. Okey, silakan. Okey, silakan. Okay, so untuk yang butana dia ada 4 atom karbon, so 4 darab 12. Dan dia ada 10 atom karbon atom hidrogen. So ini formula dia. Dalam 100 kita akan dapat 82.76%. Itu untuk yang butana. Okey, so untuk yang minyak tanah pula, ini bawah dia. So dia ada 12 atom karbon darab 12 dan 26 atom hidrogen. So kita akan dapat 84.70. 84.70. Okey, Fizi tahu tak sebenarnya apa yang Adam Sean kirakan ini adalah peratus jisim bilangan karbon tadi tu per dengan jisim keseluruhan darab dengan 100% untuk kita dapat tahu berapakah peratus bilangan karbon yang terkandung dalam setiap gas tu tadi, minyak butana dan minyak tanah. Jadi kat situ kalau kita tengok Adam tunjukkan tadi pengiraan dia betul iaitu 82.76 untuk butana dan untuk minyak tanah 84.70. Okey, Adam, mana satu percentage yang tinggi, peratus yang tinggi? So Adam rasa Adam nak pilih yang mana, butana ke minyak tanah? So kalau kat sini kita akan pilih yang butana sebab peratus dia lebih kurang. Lebih rendah lah maksudnya. Ya, betul. So kat sini ada 4 markah Fizi. So jawapan pertama, peratus bilangan atom karbon per molekul dalam minyak tanah lebih tinggi. So dia menghasilkan jelaga yang banyak. Jadinya kita gunakan butana lah. Gas butana dekat rumah tu, dalam tong gas tu ada gas butana. So dia lebih sesuai digunakan kerana peratus dia lebih rendah. So kat sini pelajar boleh dapat 4 markah. Itu dia. Okey, tahniah Adam. Tahniah Adam. Seterusnya, kita nak pergi pula kepada soalan berbentuk struktur. Ada 2 markah disediakan di situ. Jadi, apa soalan dia? Dia minta huraikan bagaimana kita nak bezakan
heksana dan heksena menggunakan air bromin. Sebab apa ya Fizi? Ya, Sebab cikgu. dua-dua sebatian karbon ini daripada siri homolog yang berbeza, iaitu alkana dan Kena. alkena. Jadi sebelum putera-putera jawab soalan, kita tengok dulu video yang cikgu sediakan ini. Jom Fizi. Jom sama-sama kita tengok kawan-kawan. Ini adalah hasil daripada Okey Fizi, Okey, cikgu. ini adalah ujian pengesanan untuk kita nak bandingkan larutan heksana dan heksena. Pertama sekali dia gunakan larutan kalium manganat 7 berasid. Larutan tu warna ungu. Baik cikgu. Okey, jadinya boleh perhatikanlah. Dalam dua bekas tu nanti ada satu yang akan dinyah warnakan. Okey. Satu lagi bekas akan Kekal kekal warnanya. warna dia. Baik, So cikgu. mana satu heksana, mana satu heksena lah kita kena tengok. Okey. Jadi yang seterusnya nanti pelajar ni dia buat eksperimen mengenai dia gunakan air bromin pula Fizi. Oh, okey. Dia cikgu. gunakan air bromin. So kita tengok air bromin ni warna perang. So sama juga Fizi. Siapa yang akan dinyah warnakan? Adakah heksana Ataupun heksena? Heksena. Ini siapa nak jawab ni? Ada Siapa dua nak markah tolong? di situ. Baik. Saya nak jawab. Silakan Nufail. Okey, Silakan. Nufail. Okey. Jadi macam Abang Fizi cakap tadi, ada dua markah. So ada 2 poin. So poin saya yang pertama, titiskan air bromin ke dalam tabung uji yang berbeza yang mengandungi larutan heksana dan heksana. So akan ada 2 tabung uji yang berbeza. Kita letak heksana dan heksana dan letakkan air bromin dalam tu. Lepas tu untuk poin saya yang kedua, tabung uji yang mengandungi larutan heksana akan dinyah warnakan, manakala tabung uji yang mengandungi heksana tidak berubah. Sebab dia apa? Okey, Sebab apa Adam sebab Nufail. Sebab heksana ni adalah ikatan ganda 2. Dia punya ikatan antara karbon tu, so dia boleh bertindak balas. Manakala heksana dia hanya ikatan tunggal. Ikatan tunggal Fizi. Maksudnya Baik. heksana tadi dia hidrokarbon tepu. Jadinya dia tidak boleh lagi, sebatian tu tidak boleh lagi melakukan tindak balas. So jawapan daripada Nufail tadi dia dapat 2 markah Akmal. Itu dia. Okey, bagus. Pandai. 1 markah diberikan pada prosedur dan yang kedua diberikan kepada pemerhatian yang dia nampak di situ. Baik cikgu. Okey, bagus. Kita pergi pada soalan yang seterusnya. Yes, kita nak masuk kepada 2.4 iaitu isomer. Okey, dan penamaan mengikut IUPAC tadi tu. Okey, Baik, apa cikgu. yang dimaksudkan dengan isomer? Okey, isomer adalah molekul yang mempunyai formula kimia yang sama tetapi apa yang berbeza? Formula struktur. Formula struktur, ma'am. Ya, formula Yeah. struktur yang berbeza. Okey, jadi Fizi, dalam soalan exam murid-murid di luar sana, selalunya untuk topik isomer ni, okey, awak semua diminta untuk melukis. Jadi ada 2 cara nak lukis. Satu, kita guna keisomeran berantai ni. Baik, Okey, cikgu. maksudnya boleh susun secara rantai lurus ataupun rantai bercabang. Yang kedua, awak boleh guna keisomeran berstruktur. Okey, keisomeran kedudukan. Di mana kedudukan ikatan ganda 2 ni. Okey, Baik, boleh cikgu. ubah. Nampak tak dia lompat? Pergi sebelah sana pula. So, Faham, maksudnya boleh kita lukis berbeza-beza lah. Tapi formula dia sama. Jadi isomer mempunyai sifat kimia yang sama. Kenapa sifat kimia yang sama? Siapa tahu? Kenapa sifat kimia yang sama? Okey, silakan. Saya, ma'am. Kerana isomer mempunyai kumpulan berfungsi yang sama. Ya, kumpulan berfungsi yang sama. Okey, bagus. So itu antara contohlah kumpulan berfungsi dekat sini adalah ikatan ganda 2 di antara karbon-karbon. Kita juga boleh guna kumpulan berfungsi kumpulan hidroksil iaitu alkohol. Okey, seterusnya kita nak pergi pada soalan objektif. Okey, dah cikgu. bersedia semua? Alright, so kita tengok antara berikut yang manakah isomer bagi butena? Iaitu formula dia C4H8. Siapa nak jawab ni? Angkat tangan putera-putera. Baik, silakan Adam. Okey, saya rasa yang nombor 1 tu betul. Nombor 2 tu betul. Okey. Nombor 3 tu betul. Dan saya rasa nombor 4 tu salah, ma'am. Okey, kenapa Adam Luqman kata salah nombor 4? Kenapa?
Saya rasa dia ada dua ikatan ganda dua, ma'am. Ada dua ikatan ganda, dua dekat sini satu, dekat sini satu. Yang lain semua ada satu je kan? Jadinya Betul, dekat situ. Yes. Apa jawapan yang Akmal tadi? Jawapan dia C. Jawapan dia C. Jom kita Ya, tengok. betul. Okey, Syabas, Adam, tanya. syabas. Okey, satu lagi soalan. Antara berikut yang manakah isomer bagi pentana? Okey, sebelum jawab tu kita nak minta putra-putra lukis dulu. Okey, silakan isomer. Formula sama tetapi lukisan tu, formula struktur tu berbeza. Okey. Kalau dah siap boleh angkat lukisan masing-masing. Okey, siapa cepat dia dapat. Okay, Kali cepat. ni kita nak Abang Fizi pula bagi jawapan untuk soalan ini. Fizi boleh tengok. Nanti boleh pilih. Okey, silakan angkat jawapan masing-masing. Silakan, siapa cepat. Abang dah nervous ni. Okey. Baik. Alright. Semua putra-putra dah menunjukkan lukisan semua mereka, cikgu. lukisan. Okey, so sekarang ni Fizi boleh pilih. Okey, mana satu isomer yang ada dalam pentana C5H12 tu yang tertera pada jawapan? A, B, C ataupun D? Saya rasa, cikgu, kalau dua metil propana tu, saya rasa macam tak betul. Oh, tak betul? Okey, betul. Seterusnya? Saya rasa B, cikgu. B. Dua demetil propana, cikgu. Wah, mesti kimia A dulu kan? A1, cikgu, pastilah. Yeah. Okey. Jadi kita tengok jawapan daripada Putra. Dua-dua dimetil propana. Ada tak yang lukis dua-dua dimetil propana? Ada ke yang lukis? Ada tu. Uzair dengan siapa lagi? Uzair dengan Adam Luqman. Okey, dua-dua dimetil propana. So kita tengok jawapan dia. Yes, tepuk tangan. Okey, terima kasih Putra. Letakkan lukisan bagus. Kerana sudi menolak abang kat sini. Terima kasih adik-adikku. Tahniah Abang Fizi, berjaya jawab dengan baik. Okey, seterusnya kita nak pergi kepada penamaan. Yang kita kata follow ikut sistem IUPAC tadi tu kan? Okey, cikgu. Jadi apakah nama bagi sebatian X ini? Siapa nak tolong? Nak jawab? Siapa nak bagi tahu dekat kawan-kawan kat luar sana? Siapa tu? Okey, silakan Kabilan. Okey, Kabilan. Kabilan, silakan. Saya rasa jawapannya A, ma'am. 2 metil but-2-ena. Okey, 2 metil but-2-ena. Okey, pandai. Cuba kita tengok jawapan dia. Ya, betul. 2 metil but-2-ena. Bagaimana Kabilan memberikan nama pada sebatian X ini? Kita kena cari the longest carbon chain yang ada ikatan ganda 2, ma'am. Ikatan ganda 2. So inilah. Okey, ma'am ambil yang ni. Okey, lepas tu? Lepas tu yang atas tu dikira sebagai metil. Metil, rantai sisi dia. Ini rantai sisi dia. Okey, so seterusnya kita nak nomborkan daripada mana? Daripada kanan, ma'am. Daripada kanan. So 1, 2, 3, 4. Okey, so that's why lah nama dia 2 metil but-2-ena. Ada 4 karbon pada rantai panjang. Itu dia. Syabas, tahniah Kabilan. Okey, seronok semua dapat jawab dengan bagus, dengan betul. Okey, so betul jawapan dia tadi. Okey, seterusnya kita nak pergi pula kepada aktiviti pengukuhan Fizi. Silakan, cikgu. Okey, diorang semua dah bagus ni. Kita nak uji lagi diorang. Okey, seterusnya kita tengok yang ni. Okey. Apa yang berlaku kat sini? Rajah 3 menunjukkan sebotol penyembur pembasmi kuman. Okey, selain daripada alkohol, sebatian X yang berbau wangi. Fizi, apakah siri homolog yang berbau wangi tadi? Ester, cikgu. Pandai. Berbau wangi buah-buahan merupakan salah satu komponen yang terdapat di dalam penyembur pembasmi kuman itu. Jadi ini adalah rupa bentuk ester tu tadi, Fizi. Baik, cikgu. Panjangnya kan? Nak kena hafal. Baik, cikgu. Tapi jangan risau, ada cara dia untuk kita mengenali ester ni. So kita tengok soalan yang pertama dulu. Okey. Okey, nyatakan siri homolog bagi sebatian X ini. Satu markah. Siapa markah. nak jawab? Jawapan dah bagi tadi. Okey, silakan Uzair. Saya, ma'am. Ya. Macam Abang Fizi cakap tadi, jawapan dia Ester. Ester, itu dia. pandai. Okey, cuba terangkan pada Abang Fizi dan kawan-kawan di luar sana. Baik. Okey, bagaimana Uzi boleh tahu ini adalah ester berdasarkan formula struktur yang diberikan? Kenapa? Kerana Ester merupakan kumpulan berfungsi karbosilat. Dia mempunyai kumpulan berfungsi dia ni. Itu dia. Fizi, iaitu karboksilat. Okey, bagus. Soalan seterusnya, nyatakan nama bagi sebatian X. Apa nama ester kita ni tadi? Siapa nak jawab? Silakan. Siapa nak jawab? Dia propel. Saya, ma'am. Okey, Adam.
Okay, jawapan dia ialah propil butanuat. Propil Butanuat. butanuat. Oh, okey. So kita tengok tadi jawapan dia propil butanuat. Ini adalah nama bagi sebatian X. Fizi tahu tak tadi, kalau kita tengok minyak wangi Dia yang cikgu. katakanlah kalau bau perisa apple kan. So sebenarnya dia mengandungi ester yang bernama metil butanoat. Dia ada nama-nama dia, metil butanoat. Kalau perisa nenas, dia namanya etil butanoat. Lain-lain cikgu ya? Lain-lain. Kita tahu beli minyak wangi je. Okay. Yang sedap di bau, itulah ya, kita beli. Okey. Baik. So seterusnya kita tengok pula sebatian X boleh disediakan melalui tindak balas P. So soalan tanya, namakan tindak balas P itu. Apakah nama? Kena bagi nama. Apakah nama dia? Okey, siapa nak jawab ni kawan-kawan? Silakan. Putra-putra. Saya, Okey. ma'am. Silakan Okey. Adam Lokman. Okey, jawapan dia pengesteran. Pengesteran. Wah. Kalau tadi siri homolog dia ester kan, Fizi, kawan-kawan kat rumah. So proses dia, tindak balas dia pengesteran. Pengesteran simple saja, sangat mudah. Okey, dan Betul seterusnya kenal pasti sebatian Z. Okey, macam ma'am cakap tadi, cikgu cakap tadi, ester diperbuat daripada alkohol dan tindak balas asid karboksilik. Jadinya, okey, sebatian Z tadi tu apa? Asid apa tu kawan-kawan? Siapa nak jawab? Pandai. Asid apa tu? Saya, ma'am. Silakan Ya. Kabilan. Asid butanoik, ma'am. Lama. Butanoik jadinya ya. Asid butanoik. Sebab nama dia tadi adalah propil butanoat kan. So dia datang daripada asid butanoik. Okey, dan seterusnya kita nak pergi persamaan kimia 2 markah. Ini siapa nak jawab persamaan ni? kimia bagi tindak balas P, pengesteran tadi. Persamaan kimia ni kena pandai buat formula kimia Fizi. Betul. Jadi siapa nak cuba? Siapa nak cuba kawan-kawan putra-putra sekalian? Okey, Saya nak silakan. cuba. Adam Okey, Nufail. Adam. Okey. Ini saya ada buat ni. Ini jawapan dia. Dah siap jawapan, dah cikgu. siap dah, bersemangat betul. Bagus. Macam ni kita nak dia bersedia awal. Okey. Jadinya ini adalah persamaan dia. Kalau kita tengok pada jawapan ni Fizi, lebih kurang sama ke tidak? Sama cikgu. Sama kan? So dia akan dapat 2 markah lah. So Itu satu dia. markah untuk bahan tindak balas, satu lagi markah untuk hasil tindak balas. Syabas. Syabas diucapkan kepada putra-putra. Dan satu lagi, kita ada soalan yang terakhir Fizi. Okey, cikgu. Kita ada masa lagi Fizi. Kita rehat dulu cikgu. Rehat kita bagi dulu. masa kepada kawan-kawan kita berfikir Okey. sejenak. Alright. Ya, kita kembali selepas ini untuk sukses SPM 2021 Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Ya, selamat kembali menonton sukses SPM 2021 di Didik TV KPM dan saya Fizi masih lagi bersama dengan Cikgu Harunisa kita daripada Maktab Tentera Diraja bercerita pasal kimia sebatian karbon pada hari ini. Macam-macam dah kita belajar, antaranya kita belajar tentang siri homolog dan macam-macam lagi. Baik cikgu, jom kita terus ke contoh soalan struktur yang seterusnya cikgu. Okey, terima kasih Fizi. Kita Sama-sama, nak pergi cikgu. kepada satu lagi soalan yang membawa 2 markah, iaitu persamaan kimia. Okey, persamaan kimia apa tu Fizi? Persamaan kimia bagi tindak balas, salah satu tindak balas kimia yang berlaku pada sebatian karbon, iaitu tindak balas pembakaran. Okey, Fizi tahu tak alkohol, sebab kita nak sebut alkohol kan? Alkohol ni adalah salah satu sebatian karbon yang melakukan pembakaran bersih. Bersih cikgu ya? Bersih. Okey. Selain daripada alkohol, kita juga ada tadi gas butana yang digunakan di dapur untuk masak ikan, masak ayam kan. So mulai hari ini rasanya pelajar-pelajar di rumah dan di dalam talian dah boleh tahu dah apa kegunaan sebatian karbon selain daripada kita jumpa dalam minyak wangi, okey, dalam dapur gas kat rumah, lighter, meti api pun ada gas butana. Okey cikgu. Okey, jadinya kita nak tengok pada soalan ini, putra-putra dah bersedia? Kalau dah bersedia, angkat tangan, tunjuk thumbs up. Okey, silakan putra-putra. Dah bersedia ke belum? Nampaknya semua telah pun bersemangat bersedia cikgu. Okey, terima kasih. So seterusnya kita tengok alkohol Y dikenali sebagai bahan api bersih. Okey, jadinya pembakaran alkohol Y menghasilkan nyalaan berwarna biru tanpa jelaga. Tak adalah yang hitam-hitam tu. So bersih. Jadinya tuliskan persamaan kimia bagi pembakaran alkohol Y. So soalan minta persamaan
kimia. Bukan formula kimia ya. Persamaan maksudnya dia ada bahan tindak balas dan hasil tindak balas. Pembakaran alkohol. Jadi, okey, siapa putera yang nak berkongsi dengan pelajar-pelajar di luar sana, bagaimanakah persamaan kimia bagi pembakaran alkohol Y? Siapa nak jawab ni yang terkena mana orang? Okey. Saya kan. Akmal ni memang seorang yang sangat aktif lah, Mal. Ya, okay, Akmal ni adalah pegawai rendah muda dia punya jawatan dia di Maktab Tentera Diraja. Silakan pegawai rendah muda Akmal. Okey, silakan. teruskan Akmal. Jadi dekat situ dia ada 2 markah. First kita tulis equation dia, second kita seimbangkan. Ya, so saya dah tulis. Ini adalah equation dia. Dah siap cikgu ya? Dah siap. Amboi. Bersemangat diorang ni. Okey, jadi kita tengok jawapan daripada Akmal. Okey, apakah formula bagi alkohol Y tadi? Dia tulis C3H7OH. Okey, bertindak balas dengan oksigen. So, bila ada pembakaran mesti ada oksigen gas. Betul. Jadi hasil bagi pembakaran ini adalah gas karbon dioksida dan air. So bila dia dah buat formula kimia bagi semua tu, Fizi dia dapat 1 markah. Okey, tetapi markah kedua diberi kepada dia kena seimbangkan. Okey, jom kita tengok. Okey, sama tak Akmal punya dengan cikgu punya tadi? Sama lah cikgu. Sama kan? Bagus Fizi ni, mata dia sharp boleh nampak. Jadi sama. Okey, jadi bagaimana cikgu nak bagi tips lah bagaimana kita nak imbangkan persamaan ini bila melibatkan pembakaran. Cikgu selalu ajar murid-murid cikgu guna cinta hanya olok-olok. Olok-olok tu tipu-tipu lah. Kenapa olok-olok cikgu? Sekolah kan? Cinta monyet kan kat sekolah. Okey. So, pertama sekali murid-murid kena imbangkan dulu karbon. Okey, so kalau tengok dekat sini karbon dia ada 3. Kan? Ada 3 kan? Jadi kita kena letakkan 3 dekat depan sini, depan karbon dioksida. Baik cikgu. Okey, lepas tu kita tengok pula pada hidrogen. Hidrogen di sebelah kiri. Ada berapa Fizi hidrogen di sebelah kiri? Ada 7 cikgu. 7. Ni satu lagi? 7 tambah 1 jadi 8 kan? 8 cikgu. Jadinya sebelah kanan kita kena balancekan, imbangkan letak 4. Okey. 4 kali 2 dah jadilah 8. Baik cikgu. Okey, seterusnya kita nak balance pula oksigen. Okey, oksigen ni yang berada di sebelah kanan. Kita tengok oksigen yang berada di sebelah kanan dulu, bahagian hasil. So ada berapa? Ada berapa? 3 kali 2 oksigen kita ada 6. So 4 kali dengan 1 kita ada 4 oksigen kita. Jadi ada berapa semua oksigen? Ada berapa kawan-kawan? Ada berapa? Ada 10 kan. Pandai. Jadi bila ada 10, macam mana kita nak imbangkan di sebelah sana? Di sebelah sana. Jadinya kalau kita letak 5 kan. Kalau kita letak 5 dekat sini, dia dah jadi 5 kali 2 10 tambah 1 11. Jadi tak sesuai, tak imbang. Jadi kita boleh letakkan pecahan disebabkan dia adalah suatu gas. So kita letakkan 9/20. 9/2. Ya, di mana 2 ni kita potong, so 9 darab 1 9, tambah lagi 1 dekat sini, so jadi 10. So imbanglah persamaan ini Fizi. Itu dia. Faham tak kawan-kawan? Kalau faham angguk sikit. Faham tak? Angguk. Okey. Cantik. Okey, bagus. Okey, so kalau kawan-kawan kita, pelajar-pelajar di rumah dan di dalam talian dah faham, kita nak pergi kepada refleksi pembelajaran pada hari ini. Baik. Okey, so dapat 2 markah kan? Baik cikgu. Okey, refleksi. Okey, cikgu tanya Fizi dulu. Apa yang Fizi dapat belajar pada hari ini? Saya hari ini belajar tentang siri homolog cikgu. Pandai, saya dah kan? faham tentang alkana, alkena, alkuna, alkohol, asid karboksilik dengan ester cikgu. Ester. Nampak? Maksudnya Abang Fizi, okey, yang dah lama tinggalkan subjek kimia, hari ini dia dah faham. Jadi murid-murid kat luar sana pun sama. So kita nak dengar, okey, murid-murid di dalam talian, putera-putera Maktab Tentera Diraja, apa yang diorang belajar pada hari ini? Silakan. Okey, kita mulakan dengan Adam Nufail. Silakan. Ya, saya rasa hari ini saya baru belajar rupanya ada tindak balas kimia yang boleh tukar alkohol kepada alkena semua. Macam alkena. Jadi bagi saya sesuatu media menarik lah. Okey, Adam Nufail, ma'am nak tanya ataupun cikgu nak tanyalah kan. Okey, apa antara nama proses pertukaran yang berlaku kalau cikgu sebut alkena bertukar kepada alkohol? Apakah nama tindak balas ini?
penghidratan. Yes, very good. Penghidratan. So kita Itu nak dia. yang tu. Aha. Saling pertukaran. Okey, satu lagi. Mungkin boleh Adam Nofail. Kalau Satu alkohol, okey, ma'am nak tukar kepada asid karboksilik. Apakah nama proses itu? Alkohol ke asid karboksilik ialah pengoksidaan. Ya, itu dia. Bijak adik-adik abang. Okey, Baik cikgu, bagus. sedikit rumusan cikgu berkenaan dengan topik kita pada hari ini cikgu kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2021. Alright, terima kasih Fizi. Okey, Sama-sama, untuk cikgu. pelajar-pelajar di luar sana, jangan berputus asa. Untuk topik sebatian karbon ni, okey, perlukan orang kata apa, ulang kaji yang sangat orang kata apa, berterusan. Sebab dia banyak siri homolog dan banyak benda yang kita perlu hafal dan fahami lah, Fizi. So kalaulah awak semua boleh hafal, boleh faham, okey, formula ARM, kumpulan berfungsi, pertukaran, siri homolog tadi, awak boleh jawab soalan walau apa jua dibagi dalam bentuk apa sekalipun awak boleh jawab. InsyaAllah itu dia. Terima kasih kepada Cikgu Hairun Nisa, iaitu guru cemerlang kimia Maktab Tentera Diraja Kuala Lumpur. Dan terima kasih kepada kawan-kawan saya daripada Maktab Tentera Diraja Kerin Sudi bersama-sama kita pada hari ini. Ingat, walau apa jua yang kita lakukan, belajar adalah yang paling penting, cikgu, ya? Betul. Ya, jaga diri baik-baik, jaga SOP. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Didik TV KPM